dengan demi masa wal asr, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu subuh dan seterusnya. Dan semuanya ini berkaitan dengan masa ataupun waktu. Karena ianya tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguruskan masa dan waktu kita. Sejak kita berada di alam ruh, kita berada di alam rahim, kita berpindah ke alam dunia, seterusnya kita akan pergi ke alam barzakh, sehinggalah kita pergi ke alam yang berikutnya, alam yang kelima, iaitulah alam akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala-galanya. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini adalah takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang usia umur kita, sehari demi hari usia kita makin bertambah. Maknanya sebahagian hidup kita yang telah kita lalui selama 40 tahun, 50 tahun telah pun pergi meninggalkan kita. Dan ianya tidak boleh dikembalikan. Jadi pada pagi ini apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua, bila usia umur kita menjelang 40 tahun. Kenapa disebutkan 40 tahun, tak sebut 30 tahun, tak sebut 20 tahun, tak sebut 50 tahun? Karena usia 40 tahun ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sedari dan tak ada siapa yang boleh menghalang usia umur kita, saya dan tuan-tuan semua, semakin hari kita semua menuju dan bergerak ke arah usia umur demikian. Dan ada yang dah melebihi usia umur 40 tahun. Dan tidak lama lagi angka itu akan menjelang dan akan tiba kepada kita. Dan telah tiba. Yang telah laluinya pada usia demikian. Dan di sana ramai falsafah yang menyatakan tentang berkaitan dengan falsafah usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini ada yang menyatakan bahawa permulaan untuk menikmati kehidupan. Ada yang kata waktu mula masuk 40 tahun ni baru rasa nak menikmati kehidupan hidup atas dunia. Dan ada pula yang menyatakan bahawa usia 40 tahun ini adalah permulaan tarikh luput kehidupan manusia. Dah mula dah dia mai 40, dan Allah Ta'ala uji kita dengan sakitnya, dengan macam-macam ujian pada usia 40. Dan ada yang menyatakan bahawa usia 40 tahun adalah detik untuk mula berpesta dan berseronok dalam hidup. Ada yang kata 40 ni baru kita nak seronok, kita nak enjoy, kita nak berpesta pada usia 40 tahun. Dan ada yang menyatakan bahawa usia 40 tahun itu sudah mula menjadi tua, sudah menjadi orang tua. Dan usia 40 tahun juga menamatkan usia pemuda dalam banyak organisasi. 40 habis dah, tak jadi pemuda dah tuan-tuan sekalian. Dia dah masuk pada usia peringkat tua. Baik. Jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan usia manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan panjang dan pendek, singkatnya usia umur manusia itu. Kita lihat, kita dapati di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang usia umur 40 tahun. Bila dah sampai usia umur 40 tahun, Allahumma salli ala Muhammad, Quran sebut kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami berpesan kepada insan agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan dan melahirkannya dengan kepayahan, dan tempoh mengandung beserta menceraikan susunya ialah 30 bulan. Setelah dia besar sampai ke peringkat matang yang sempurna dan sampai ke peringkat 40 tahun. Ini Quran sebut sampai ke peringkat usia umurnya. Quran kata wa balagha 40 sanatan, sehinggalah sampai kepada usia umurnya 40 tahun. Maka ketika itu dia akan berdoa pada Allah. Tuan-tuan, doa ni sangat bagus. Yang dah sampai usia 40 tahun lebih dah, amalkan doa ni. Apa doanya? Quran ajarkan kepada kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh. Minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita istiqamah pada usia demikian untuk kita melakukan ketaatan amal soleh pada Allah. Biar bertambah usia, dalam masa yang sama bertambah amal ibadat kita, ketaatan kita, amal soleh kita kepada Allah, supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai dalam doa itu. Dan kemudian kita minta lagi pada Allah, dan jadikanlah untuk kebaikan dalam zuriat keturunanku. Ini kita minta pada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam, yakni yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Amalkan doa ni tuan-tuan sekalian. Bila masuk dalam usia kita dah lebih 40 tahun, ada yang dah 50 tahun, 60 tahun. Jadi dalam bahasa Arab, bagi mereka yang memahami bahasa Arab ini, mereka akan melihat dan mendapati di sana indahnya kalamullah yang disusun cantik, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusunkan kalam-kalamnya di dalam Al-Quranul Karim. Indah dan penuh kerohanian, menusuk kalbu insan. Bila kita membacanya, kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya itu memberi peringatan dan mengheret manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kepada kita tentang perjalanan hidup manusia daripada alam ruh sehinggalah pergi ke alam rahim, alam kandungan. Dia berada di dalam kandungan ibunya sehinggalah dia dilahirkan, dan kemudian sehinggalah sampai kepada tempoh matang dan sampai kepada usia 40 tahun. Maka usia 40 tahun ni sangat penting. Kata para ulama kita, tuan-tuan, kalau umur 40 tahun ke atas, kalau tak berubah lagi jadi baik, susah lah. 40 tahun tak sembahyang lagi, 40 tahun tak erti baca Al-Quran lagi, 40 tahun tak tutup aurat lagi, kita bimbang. Kita bimbang keadaan demikian akan berterusan sampai dia mati. Sebab tu kena berubah dah. Dah masuk usia umur kita 40 tahun, kita dah kena selu-selu dah, tinggal dunia dah. Apa lagi yang kita nak? Rumah dah ada, kenderaan dah ada, semua kita ada tuan-tuan sekalian. Duit kita ada, dah pencen dah, bulan-bulan dapat duit. Fokus pada usia demikian untuk melakukan ketaatan pada Allah.
Tuan-tuan, ada orang yang dah masuk usia 40 tahun, 50 tahun, mungkin 70 tahun, 80 tahun kalau Allah Ta'ala masih memanjangkan usia umurnya. Tapi masih sibuk dan memikirkan tentang urusan dunianya. Masih memikirkan tentang keretanya. Masih memikirkan tentang tanaman-tanamannya. Masih memikirkan tentang binatang-binatang ternakannya. Masih memikirkan tentang soal harta kekayaannya. Masih memikirkan tentang anak-anak dan cucunya. Tapi dilupa untuk memikirkan tentang suatu keadaan yang dia pasti akan lalui dan pergi ke tempat tersebut. Iaitulah kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan berpindah daripada alam dunia ini. Kita akan pergi ke alam yang disebut sebagai alam akhirat. Dan akhirat itu lebih kekal. Sebab apa lebih kekal? Tentang dunia ni kalau hidup lama pun dia akan mati. 40 tahun, 100 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun sekalipun dia akan mati dan akan meninggalkan dunia. Dan itulah hakikat dunia. Kerana dunia tak kekal. Tuan-tuan nak bangga apa sangat dengan apa yang kita miliki hari ini, pangkat, harta, kekayaan, kerana suatu hari nanti kita akan tinggal. Dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini yang berbentuk sementara pinjaman. Nikmat hidup, nyawa, itu semua pinjaman yang berbentuk sementara. Tiba masa Allah Ta'ala ambil balik. Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan sentiasa memanfaatkan usia umurnya di mana saja dia berada, supaya semakin hari, semakin bertambah usia umur kita, kita makin menjadi manusia yang baik, makin dekat diri pada Allah. Bukan makin tua, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masjid tak pernah datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, hari Jumaat baru ni, kat kampung saya tuan-tuan, Masjid Qaryah, jemaah tak cukup buat solat zuhur. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dalam keadaan demikian, dah sembahyang pun semua orang boleh pergi masjid. Sembahyang Jumaat, jemaah tak cukup buat solat zuhur. Masih ada lagi di kalangan masyarakat yang tidak ada kesedaran untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jal, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kebetulan saya tak pergi masjid tu. Adik saya pergi solat situ. Sebab saya pergi khutbah dan tazkirah Jumaat di masjid satu lagi. Adik beritahu, saya dah habis pukul 2, kita dah balik rumah nak makan nasi dah. Dia pun tak balik lagi. Baru duk teringat, oh pergi sembahyang kat masjid tu. Masjid yang selalu buat solat zuhur kalau hari Jumaat. Hari Jumaat selalunya buat solat zuhur. Tu tak boleh bayang, makna orang tak cukup. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita syukur pada Allah. Kita duduk dekat dengan surau, dekat masjid, ada majlis ilmu. Allah Ta'ala bagi kekuatan hidayah, kita boleh datang ke rumah Allah. Ada orang yang rumah dekat masjid tapi tak terdetik dalam hati nak sampai ke rumah Allah. Tak boleh sampai. Kadang sebelah rumah saja masjid dan surau, tapi Allah Ta'ala tak gerakkan dia untuk datang ke rumah Allah. Dia tak boleh jadi tetamu. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan sekalian. Masjid dah elok dah, aircon pun dah ada dah, semua selesa dah, tapi jemaah tak mai. Puncanya apa tuan-tuan? Puncanya satu ya. Bila tak ada kesedaran dan tak ada ilmu. Itu yang beritahu. Kita ni bila tak pergi ke majlis ilmu boleh jadi macam tu. Tak tahu, tak ada rasa ni bersalah kalau aku main lambat. Tak apalah, orang lain pergi sakit. Dia tak dan buat solat Jumaat pun buatlah solat zuhur. Nampak ada? Dia tak rasa bersalah dengan sebab dia tak mari tu tak cukup bilangan, dia rasa tak rasa apa. Bila kita beri nasihat, kita tegur, tak main dah masjid. Tak bayangkan orang macam ni. Susahnya nak mendidik manusia, nak tarbiyah manusia. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Nabi
Nak uruskan, nak tarbiyah manusia ni bukan senang. Ada di kalangan umat-umat yang menentang Nabi dan Rasulnya. Allah Ta'ala bekalkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Lepas tu kena mengaji, kena beramal. Terus sekalian, mengaji, menuntut ilmu ni, dia susah, tapi lebih susah lagi bila kita nak beramal. Yang tu lagi susah. Orang tahu tak datang masjid bagus? Tahu mengaji. Fadilatnya semua tahu. Tapi nak beramal, nak istiqamah tu susah. Nak boleh datang ke masjid, nak boleh duduk dalam majlis ilmu, kalau Allah Ta'ala tak berikan kekuatan untuk kita terus istiqamah, kita tak mampu untuk melakukannya. Maka pada saat ini, di usia yang masih berbaki inilah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama untuk kita menginsafi dan bermuhasabah. Bersediakah kita untuk menghadapi kematian? Adakah kita telah membuat persiapan dengan sebaik mungkin dan secukupnya, bukan cukup-cukup makan, untuk kita nak menghadapi hari kemudian? Karena setiap hari usia kita makin meningkat dan kematian makin menghampiri diri kita. Tuan-tuan yang ada di dalam surau ni, kalau saya tanya tuan-tuan, siapa di kalangan kita yang ada di dalam surau ni yang dah sedia dah nak mati, angkat tangan. Angkat tangan. Saya belanja roti canai telur lagi. Tuan-tuan, tak ada siapa pun ni angkat tangan. Walaupun dah 50 tahun, 60 tahun, tu duk rasa panjang lagi usia umur ni, dia kata. Boleh makan roti canai, teh tarik lagi okey lah. Tuan-tuan sekalian. Dan kalau ni cerita kalau diizinkan, kalau diberi peluang kepada kita, tuan-tuan, untuk kita diberi peluang untuk kita tambah usia umur kita, tuan-tuan nak minta berapa puluh tahun lagi? Sekarang dah 60 tahun. Lang tu minta 40 bagi cukup 100 tahun. Lama sikit. Dah yang kalau dah 100 tahun nak minta panjang umur berapa tahun lagi? Tuan-tuan, 100 tahun dah tak larat dah. Dia kata 100 tahun. Ni hak 50-40 tahun dah sakit lutut dah. Dia main gaut, dia main tak perlu duduk kuliah lama sikit, dia mula dah duduk perbetui pinggang, dia mula dah. Dia kata ni ustaz ni nak lama ni, kira ni ceramah kuliah ni. Dia mula dah. Tu baru tak sampai pukul 7 lagi, tuan-tuan. Dia mula duduk tak selesa, dia duduk mula tengok jam. Itu biasa tuan-tuan. Kan? Itu kita dah tengok banyak tempat macam tu lah, tuan-tuan sekalian. Jadi bila mai pada usia macam ni, tuan-tuan sekalian, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu. Ujian ni mula datang lah, macam-macam ni. Terutama pada usia 40 yang saya nak sebut ni, menjelang usia 40 tahun. Ujian datang, ujian ibu bapa kita sakit, mak ayah kita meninggal. Sakit pula, sakit yang kita nak kena uruskan, dah tak boleh bangun, kencing berak, kena pakai pampers. Itu ujian, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak kenal macam ni lagi, tak apa lagi. Kalau takdir Allah Ta'ala tentukan nasib kita kena macam tu, mak ayah sakit, tak boleh bangun, kencing berak, kena pakai pampers, yang tu ujian, tuan-tuan sekalian. Kita mungkin kata dekat orang lain tak apalah, boleh buat. Cuba kena dekat kita, tuan-tuan. Sebulan 2 boleh buat. Lama-lama ni tersilitlah hati, susah betul lah jaga orang tua ni. Maknanya apa? Dia nak suruh orang tua ni pergi cepat. Betul? Susah. Kita baik mati cepat sikit, senang. Ni nak bangun susah, tak boleh, nak kencing berak, nak kena urus, dia kata dah lah taik orang tua busuk. Nampak, tuan-tuan? Tak banyak pun sikit tersilit. Ni, tersilitlah hati. Allahu Akbar. Bukan senang, tuan-tuan sekalian. Nak jaga orang tua waktu tua ni lah lagi ujian dia, tuan-tuan. Dan orang tua-tua, kita kalau usia dia semakin meningkat, tuan-tuan, kita cepat terasa, cepat sensitif. Kalau anak cakap dengan kita, tinggi suara sikit pun, kita dah kecil hati lah, tuan-tuan sekalian. Makin tua, makin sensitif, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Quran suruh kita berbuat ihsan, berbakti kepada kedua ibu bapa, terutama bila mereka sampai ke usia lanjut ni. Lagilah kena jaga, tuan-tuan sekalian. Lagi kata boleh khidmat, jaga, buatlah yang terbaik. Kalau kita masih ada lagi mak ayah untuk kita berkhidmat,
Kalau orang yang dah tak ada mak ayah dah, dia nak buat apa itu tuan sekalian? Tak ada khidmat, cuma doa. Saya boleh doa pada mak ayah dia. Tapi kita yang masih ada mak ayah, jaga mak ayah kita dengan sebaik mungkin. Kenapa? Esok nanti anak-anak kita akan jaga kita dengan sebaik mungkin. Kita hormat mak ayah kita, jaga mak ayah kita, esok anak-anak kita akan buat baik pada kita. Tuan-tuan percayalah. Tapi kalau hari ini tuan-tuan sekalian dengan anak kita buat lebih kurang, kita marah dia, kita tengking dia dan sebagainya, esok anak akan buat benda yang sama balik pada kita waktu kita dah tua nak buat balik. Kenapa? Kita waktu muda dulu pun pernah buat benda yang sama dengan mak ayah kita dulu. Tak hormat mak ayah kita, jekah mak ayah kita. Tentu ingat tengok iklan raya tu dia buat. Dia jaga ayah dia tu. Ayah dia tengah makan, pinggan pecah, tengah makan kentut. Nampak tuan-tuan sekalian? Susah jaga ayah dia, bagi ayah dia makan tempat asing, duduk asing. Buatlah jadi ayah beban, tolak habis semua pinggan-pinggan jatuh tuan-tuan sekalian. Dia punya point yang nak bagi tahu tuan-tuan. Bila anak dia kata, papa esok nanti akan duduk di sini. Maknanya, esok nanti, bila ayah dia dah tua, ayah dia ni, anak dia akan buat benda yang sama. Kerana ayah dia telah buat benda yang sama pada ayahnya. Tok Wan dia lah. Jadi bila kita dah tua, ingat kita ada anak, kita sayang pada anak. Anak tak sayang pada kita pula. Anak tak hormat kita. Sebab itu buat baik kepada kedua ibu bapa, insya-Allah anak-anak kita akan buat baik kepada kita. Inilah pesanan Nabi SAW. Jadi pada usia demikian, datang pelbagai ujian. Ujian dari pasangan hidup, ada yang bercerai, ada yang macam-macam tu sekalian. Allah Ta'ala uji hidup dalam rumah tangga tak tenang, tak bahagia. Balik rumah kerja nak bergaduh. Tengok muka anak kerja nak pergi sepak lekat dekat celah dinding. Kita tahu sekalian punya marah dekat anak. Dia tak boleh jadi panah bara lain macam. Tengok muka bini pun nak marah. Hidup tak bahagia. Dia main ujian. Tengok balik yang ayah ni pun jenis tak sembahyang. Apa? Dia main tu, dia main. Quran tak pernah baca. Macam mana nak dapat sakinah dalam hidup? Anak-anak kita makin meningkat usia remaja mereka. Ujian anak-anak pula, ya anak sakit, jatuh ke apa, tu dia main ujian tu, dia main dah masuk 40 tahun ni. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, usia 40 tahun ini Allah mula duk panggil kita dah. Allah mula duk panggil kita pulang kepadanya. Panggil kita pulang bertaubat kepadanya. Dan panggilan Tuhan ini kadang-kadang dalam bentuk ujian. Allah Ta'ala datangkan ujian, tuan-tuan, dengan ujian tadi manusia mula kembali pada Allah. Dengan ujian sakitnya, dia mula rajin buat ibadat, rajin baca Quran. Ujian COVID ni ujian tu sekalian. Kan? Allah Ta'ala masih berikan kesihatan, nikmat kehidupan kepada dia. Walaupun dah sampai stage 4, 5 dah tuan-tuan sekalian, tapi Allah Ta'ala berikan nikmat kehidupan lagi kepada dia. Sihat, Allah Ta'ala akan uji kita. Maka orang yang bijak tuan-tuan sekalian ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri dan memperbanyakkan amalannya. Ini adalah orang yang cerdik, orang yang bijak. Baiki hubungan dengan manusia. Baiki hubungan sesama ahli keluarganya. Ada orang dengan ahli keluarga, dengan adik-beradik tak pernah bertegur siapa, tak pernah sembang, tak pernah berjumpa lama dah. Kita alhamdulillah jaga hubungan adik-beradik, silaturahimnya. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Allahumma salli ala Muhammad. Semua kita niat nak berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, tuan-tuan, ahli keluarga kita, sanak saudara kita,
Semua orang Islam, kita semua nak masuk dalam syurga. Tak ada siapa niat dalam hati nak masuk neraka. Tak apa masuk Ustaz, tak apa kot. Seminggu dah lah. Lepas tu masuk syurga. Tuan-tuan jangan cerita seminggu. Azab neraka itu kita tak mampu nak tahan. Panas neraka tu tak bincanglah kita sembang. Bila kita bicarakan tentang panas api atas dunia tu pun kita dah tak tahan dah tuan-tuan. Api atas dunia tu pun kita dah tak tahan dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan ambil lilin. Api lilin yang kecil itu tak payah lama. 5 saat, 10 saat tuan-tuan tak tangan atas tu. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan jadi apa? Jadi ayam panggang tuan-tuan. 10 saat pun kita tak mampu tahan. Sebab apa? Sebab panas. Itu api yang kecil. Ni kalau nak ceritakan tentang kepanasan api neraka Allah Azza wa Jal. Api neraka itu, dan warnanya bukan sama macam warna atas dunia. Dan panasnya lebih jauh daripada kepanasan api yang ada atas dunia. Tuan-tuan, cahaya matahari, panas matahari tengah hari itu pun kita dah tak tahan dah tuan-tuan. 12.30 pukul 1 tengah panas tu tuan-tuan berdiri sejam tengah panas. Kita tak mampu dah tuan-tuan sekalian. Rasa panas tu. Itu matahari jauh daripada kita tuan-tuan sekalian. Dan rasa panas tu, jangan cerita api neraka lagi. Api atas dunia, panas atas dunia pun kita tak tahan dah. Elektrik tak ada, aircon tak ada, kipas tak ada kat rumah, jenuh. Tu dia tuan-tuan, tak boleh hidup dah, panas tuan-tuan sekalian. Dan lemahnya kita dan hinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan maka yang beramal, maka yang melakukan kebaikan amal soleh, maka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak bijak ialah orang yang leka, orang yang lalai, dan maka tidak peduli panggilan Tuhan. Allah Ta'ala mula duk panggil dah. Bagi satu ujian tu semua nak suruh bertaubat, suruh kembali pada Allah. Tu pun tak sedar diri lagi tuan-tuan sekalian. Duk rasa seronok lagi, duk rasa macam hidup atas dunia lama lagi. Kerana kematian dia akan datang kepada kita dalam keadaan memang kita tak bersedia. Dalam keadaan yang mengejutkan. Hari ni ada orang tak ada sakit apa, tiba-tiba meninggal. Suami bangun pagi tengok suami duk lena panjang. Duk ingatkan lena lama. Kejut-kejut tengok arwah dah. Tak ada sakit apa, tiba-tiba mati. Tuan-tuan sekalian. Kalau kita sebelum tidur kita baca doa, mengucap siap-siap tuan-tuan sekalian, tak tahu esok boleh celik mata ke tak. Buka-buka mata, marah buka, jenuh kelang kabut nak jawab tuan-tuan. Kalau tak ada persiapan untuk nak menghadapi kematian. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alangkah baiknya jika kita semua bila sampai kepada usia umur demikian, kita isi dengan harian kita dengan memperbanyakkan amalan soleh, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kuliah majlis ilmu, buat amal ibadat banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Fikirkan nak perbanyakkan amal ibadah saja di usia macam ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak ada fikir apa dah. Rumah semua dah ada dah, nak apa semua dunia ni Tuhan dah bagi banyak dah. Fokus untuk kita memperbanyakkan amalan buat bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 40 tahun adalah usia yang mengajak kita semua untuk bersungguh dalam hidup, mengumpul pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang perkara-perkara yang tidak elok, yang tidak baik ketika usia muda dahulu. Buanglah sifat-sifat perangai tak elok waktu zaman muda, kita buang dah. Tambahkan ilmu pengetahuan. Dan usia 40 tahun adalah usia matang
yang berbekalkan pengalaman kepada kita semua. Jadi marilah sama-sama untuk kita bermuhasabah. Tanda usia 40 tahun ini adalah tanda aras usia manusia untuk kita kembali kepada Allah, keinsafan kita, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan rendah diri buat amal ibadat, penuh harapan kita kepada Allah, banyakkan taubat dan menyerah diri kita kepada Allah. Dan usia 40 tahun adalah usia untuk kita bersungguh-sungguh dalam kita memikul amanah, membuang perkara-perkara yang tidak elok dalam diri, banyakkan ambil i'tibar, pengalaman dan bertindak dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Ini penting 40 tahun. Ustaz, kenapa tak pilih, Allah Ta'ala tak pilih usia 20 tahun? Muda tu. Awak tak pilih usia umur 30 tahun. Kita ni banyak sangat awat-awatnya. Quran dah bagi tahu kepada kita dah usia 40 tahun, usia kematangan. Lepas tu 40 tahun kalau tak matang lagi, kita tengok macam budak-budak lagi, ni masalah. Tu sekalian, 40 tahun tu orang dah matang dah. Pada usia demikian. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan daripada tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, marilah sama-sama untuk kita memanfaatkan setiap masa detik waktu kita, usia umur yang masih berbaki ini, untuk memperbanyakkan amalan soleh, memperbaiki diri, banyakkan muhasabah, banyak ingat kepada perkara kematian yang akan membuatkan kita lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan bekalan untuk kita nak menghadapi hari kemudian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, memanjangkan usia umur kita di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar itu saja, mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita perkongsikan pada pagi ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Allah taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.